أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة ينطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي، اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita, kitab Usul Tahqiq ini, pada muka surat 5 baris yang atas, baris yang atas sekali. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilu al-qidamu. Artinya, dan tiap-tiap barang yang harus itu baharu adanya daripada dahulunya, nescaya mustahil atasnya itu sedia kala, sedia sekali-kali. Jadi kita masih lagi membincangkan berkait dengan berkait dengan sifat-sifat makhluk yang memberi tanda bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat satu syair. Dia kata, dan tiap-tiap barang yang harus itu baharu adanya. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu, setiap suatu yang harus ke atasnya, mempunyai sifat harus atasnya, menerima bagi tiada. Apa-apa sahaja suatu yang menerima baginya tiada, asalnya tiada. Kemudian apabila Tuhan buat, baru ada. Dan setiap suatu yang harus ke atasnya oleh ketiadaan. Ini disebut di dalam istilah usuluddin, dia sebut sebagai mungkin. Mungkin ini ialah suatu benda yang menerima ada sekiranya Tuhan buat, dan menerima tiada sekiranya Tuhan nak hilangkan dia. Mungkin ini ialah makhluk Tuhan lah. Kita pun terdiri daripada mungkin juga. Nama kita ni banyak. Nama kita makhluk, nama kita. Mungkin, mungkinat nama kita. Hawadis. Hawadis nama kita juga. Benda yang baru. Mumkinun, mumkinat. Kainun, kainat. Itu semuanya nama-nama kita belaka tu. Alam pun nama kita, alam. Alam tu maknanya alamat bagi ada tukang, bagi benda tersebut. Alaihi qata'an yastahilul qidamu.
Nascaya mustahil atasnya sedia sekali-kali. Ini memanglah sifat suatu perkara yang kalau benda itu baru saja ada, nascaya dia tidak akan menerima sifat qidam, sifat sedia kala. Sebab sifat baru dengan sifat qidam ini dua sifat yang berlawanan. Jadi, kalau hak bagi makhluk, pastilah menerima bagi sifat baru itu saja. Jadi, dia tidak menerima bagi sifat qidam. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, wujud Allah Taala itu, dia bersifat dengan qidam. Sebab Tuhan itu tidak ada tukang lain yang buat dia. Allah Ta'ala itu memang dia bersifat dengan qidam. Kerana ada Allah Ta'ala itu sedia kala. Tak ada mula dengan tiada. Itu makna qidam. Tidak dimulai dengan tiada. Adapun sifat manusia ini, dia panggil sifat baru. Sifat baru ini maksudnya apa? Baru saja ada. Dia panggil hadis. Perkara yang baru. Jadi, setiap benda yang baru ini mesti ada tarikh dia. Mesti ada masa dia. Ada masa wujud dia itu. Dilingkungi dengan masa. Dilingkungi dengan tempat. Dilingkungi dengan beberapa perkara yang Tuhan letakkan baginya sifat-sifat harus tadi. Adapun Allah Ta'ala, apabila dia bersifat dengan qidam, maknanya tidak didahului oleh tiada. Maknanya ada Allah Ta'ala itu bukannya perlu kepada orang yang mencipta dia, tidak. Adanya Allah Ta'ala itu dengan sedia kala ada. Sebab Allah Ta'ala ini Tuhan. Kalau dia bersifat dengan baru, nascaya tak layak dia jadi Tuhan lah. Kalau dia bersifat dengan baru ada saja, nascaya dia perlukan kepada pencipta dia pula. Jadi apabila seorang itu perlukan kepada pencipta dia, itu maknanya dia itu berhajat paling tidak kepada pencipta dia. Tuhan tidak begitu. Kerana itulah hadis Nabi SAW. Kerana itulah terdapatnya satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda macam mana? Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dhatillahi. Artinya fikir olehmu. Fikirkan oleh kamu pada segala yang dijadikan Allah Ta'ala. Kalau kamu nak fikir, fikirlah daripada apa yang Tuhan jadikan. Tengok langit, tengok bumi, tengok pokok, tengok kejadian alam ini, tengok diri sendiri macam mana. Dan jangan kamu fikirkan pada diri zat Allah Ta'ala itu. Pada diri zat Allah Ta'ala. Jangan kita fikir macam mana zat Tuhan. Sebab fikiran kita ni, Tuhan letak kemampuan fikiran kita ini untuk nak mendapatkan, untuk nak memikirkan perkara-perkara baru saja. Tuhan tidak letak fikiran kita ni kemampuan untuk nak fikir berkait dengan perkara qadim. Tak boleh. Jadi, apa yang dapat difikir oleh akal kitanya ialah apa yang terdapat pada panca indera kita semata-mata, dalam lingkungan panca indera kita. Jadi akal kita boleh fikir berkait dengan apa yang kita tengok, kita lihat, kita dengar, kita cium bau, kita rasa dengan lidah, kita rasa dengan kulit. Itu semata-mata kita rasa dengan lidah kita yang berkait dengan makhluk.
Jadinya, panca indera yang Tuhan letak pada kita ini, termasuklah mufakkirah. Alat untuk fikir tu. Ada satu alat di dalam otak kita tu, namanya mufakkirah. Di dalam ilmu, dia panggil ilmu tajrih. Ilmu tasyrih dia panggil. Ilmu tasyrih, ilmu kaji hayat. Di dalam ilmu tasyrih, jadi ada pembahagian bagi beberapa anggota manusia. Alat-alat panca indera manusia. Setengah daripadanya, iaitu panca indera tu yang duduk di dalam kepala kita, namanya mufakkirah. Tempat untuk kita fikir. Jadi apabila kita fikirkan sesuatu, hanya dapat kita fikirkan apa yang berlaku di sekitar kita sahaja, yang berlaku yang ada kaitannya dengan panca indera kita semata-mata. Dan panca indera kita ini hanya dapat makhluk saja. Dia tidak dapat Tuhan. Jadi dengan sebab itulah, seseorang itu apabila dia berfikir, dia skop limit bagi pemikiran itu hanyalah bersekitar kepada perkara yang didapati oleh hawas saja. Hawas, iaitu panca indera saja. Jadi Allah Ta'ala ini satu zat yang tidak dapat dengan hawas. Kita tak boleh nak tengok zat Tuhan, tak boleh. Nak cium bau zat Tuhan, tak boleh. Nak dapat dengan lidah, tak boleh zat Tuhan. Nak dengar dengan telinga, tak boleh zat Tuhan. Sebab dia bukannya jenis makhluk. Yang dapat dengan panca indera itu ialah makhluk. Jadi apabila Tuhan ni suatu zat yang tidak dapat dengan makhluk, dengan panca indera, dan dia bukan jenis makhluk, maka sekali-kali tidak dibenarkan ataupun tidak dapat. Kalau kita nak fikir sekalipun, kita tak akan dapat. Untuk nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Bahkan Nabi larang, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan sekali-kali kamu fikir tentang zat Allah Ta'ala. Sebab kalau kita fikir tentang zat Allah Ta'ala, satu, kemampuan bagi akal kita tidak dapat. Dia bukan di luar daripada kemampuan akal kita. Jadi, satu perkara, sebab itu Nabi tidak benarkan kita fikir pasal zat Allah Ta'ala. Yang keduanya, sekiranya kita fikir juga, nescaya akan dapat satu natijah. Jadi sekiranya kita kata itu, natijah itulah adalah Tuhan, nescaya jadi kafir seorang tu. Itu bahaya. Jadi, nak kenal Allah Ta'ala boleh. Cuma dengan kenal makhluk dia macam mana. Kenal makhluk. Seolah-olah makhluk ini jadi cermin untuk nak kenal Tuhan. Cermin. Kalau orang tasawuf, dia panggil mazhar, cermin. Kalau orang usuluddin, dia panggil sebagai dalil. Makhluk ini sebagai dalil bagi Tuhan. Bagi wujud Tuhan, bagi kidam Tuhan. Itu maknanya makhluk ini menjadi cermin bagi untuk nak tengok Tuhan. Untuk nak lihat Tuhan. Untuk nak dapatkan Tuhan macam mana? Melalui makhluk. Nabi sekali-kali tidak benarkan umat dia, manusia ini, fikirkan Allah Ta'ala direct. Tak boleh. Sebab akal kita, Tuhan bukan buat untuk nak dapat bagi zat Tuhan macam mana. Kalau nak tengok, nak kenal Tuhan juga, kena kenal melalui makhluk dia. Inilah ketinggian, kelebihan, kebesaran Tuhan tu. Hingga tidak sama sekali-kali untuk nak kenal dia, kena kenal melalui makhluk dulu. Inilah kata Imam Sanusi. Sanusi mengkaitkan syarah di dalam Ummul Barahin. Dia kata al-fi'lu huwa al-hadathu wa huwa atharun dalla ala arba'ati asma'in
hayyun, alimun, qadirun, muridun. Artinya bermula perbuatan itu baharu, dia kata. Perkara yang baharu. Perbuatan yang keluar daripada perbuatan manusia itu semuanya baru-baru belaka. Perbuatan kita itu sendiri baru. Kita tengok, kita dengar, kita cium bau, kita rasa dengan lidah, kita rasa dengan kulit kita, ataupun apa-apa perbuatan kita yang berjalan ke apakah. Semua tu hasil daripada zat yang baru, dan perbuatan itu pun dia panggil perbuatan yang baru juga. Zat kita sendiri pun baru, jadi apa-apa hasil daripada perbuatan yang keluar daripada zat kita itu pasti baru juga. Dan iaitulah bekas perbuatan kita yang baru itu, iaitulah bekas menunjukkan ia atas 4 nama. Daripada perbuatan kita itu menunjukkan atas kesan bagi 4 nama Tuhan kita. Dan nama yang 4 itu, pertamanya zat yang hidup. Nak menunjukkan atas kita tu ada bagi kita Tuhan yang buat bagi perbuatan baru kita itu, buat zat kita, buat perbuatan kita. Menandakan atas ada baginya satu zat, yakni zat Tuhan yang bersifat dengan hidup. Kedua, zat yang tahu atas apa-apa perbuatan kita tu, tanda bagi zat Tuhan itu dia maha mengetahui. Ketiganya, zat yang kuasa. Sebab Allah Ta'ala lah yang membuat segala-galanya, sama ada kita ni buat zat kita dan buat bagi perbuatan kita, menunjukkan Tuhan kita ini Tuhan yang kuasa. Dia yang buat segala-galanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan kata, Tuhan yang jadikan kamu, dan Tuhan yang jadikan apa yang kamu perbuat, yang kamu lakukan. Semuanya Tuhan belaka. Keempat, menunjukkan bagi zat yang berkehendak. Yang berkehendak. Maknanya, menunjukkan bagi zat yang kehendak. Itu. Dengan kita tengok bagi perbuatan kita, kita tahu ada bagi perbuatan kita tu, ialah hasil daripada kehendak iradah Tuhan atas kita. Kalau apa-apa yang kita buat tu, kalau dia tu tidak terkena dengan kehendak Tuhan, nescaya zat kudrat Tuhan dia tidak akan buat bagi apa-apa suatu perbuatan kita. Jadi mesti ada kehendak Tuhan bagi sesuatu perbuatan makhluk, barulah jadi suatu perbuatan tersebut. Kalau Tuhan tidak kehendak suatu benda, tak akan jadi. Begitu juga perbuatan makhluk. Sekiranya Tuhan tidak kehendakkan bahawa makhluk ni bertindak begian, buat demikian sesuatu perkara, nescaya kalau Tuhan tidak kehendak, nescaya kita tak akan buat perbuatan tersebut. Di dalam usuluddin begitulah. Untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh kenal sekurang-kurangnya melalui diri kita saja. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal benar diri dia tu macam mana, tentang lemahnya, tentang dia itu adalah kesan bagi kudrat Tuhan, iradat Tuhan, ilmu Tuhan, dan kesan bagi segala-gala perbuatan Tuhan. Faqad arafa rabbahu, nescaya dia akan kenal siapa Tuhan dia. Kenal diri kita dulu, nescaya kita akan kenal Tuhan kita macam mana. Kenal Tuhan kita, diri kita ni penuh dengan lemah dan berhajat kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab itulah kita akan kenal Tuhan kita tu macam mana. Wal asma'u, dia kata nama-nama tadi, dalla ala sifati,
Wahyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu. Artinya dan segala nama itu menunjukkan ia, nama-nama tadi. Nama-nama Tuhan yang kita kata nama Hayyun, Tuhan yang hidup. Dan dia kata Hayyun, Alimun, Tuhan yang mengetahui. Qadirun, Tuhan yang kuasa. Muridun, Tuhan yang bersifat dengan kehendak. Dan nama-nama tadi dalla ala sifati, menunjukkan ke atas sifat. Wahyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu. Artinya dan segala nama itu, nama tadi, Hayyun, Alimun, Qadirun, Muridun, itu menunjukkan ia atas segala sifat, dan iaitu sifat hayat. Apabila Tuhan kita itu zat dia bersifat dengan zat dia tu zat yang hidup, nescaya ada baginya sifat hidup. Kalau zat itu zat yang kuasa, nescaya ada bagi sifatnya sifat kuasa. Dengan sebab ada sifat kuasa lah dinamakan sifat, dinamakan zat dia zat yang kuasa. Disebabkan zat Tuhan itu kehendak, disebabkan ada bagi Tuhan itu sifat kehendak, nescaya kita namakan zat Allah Ta'ala itu muridun, yang berkehendak. Itu. Dan jikalau, dia kata, dan iaitu sifat, menunjukkan atas sifat Tuhan, iaitu hidup. Dan jikalau tiada zatnya itu, zat Allah Ta'ala itu hidup, tiadalah bersifat bersifat yang hidup. Kalau tak ada sifat hayat, nescaya tidak dinamakan Allah Ta'ala itu Hayyun. Jikalau tiada zatnya itu bersifat dengan tahu, ilmu, tiadalah bernama zat yang tiadalah bernama zat Tuhan kita tu zat yang tahu, alimun. Kalau tak ada ilmu, nescaya tak ada lah alimunnya. Dan kuasa, dan sifat kuasa, ada bagi Tuhan itu sifat kuasa. Jikalau tiada zatnya itu bersifat dengan kuasa, tiadalah bernama zatnya itu yang kuasa, zat yang kuasa. Dia panggil Qadirun. Dan menghendaki, jikalau tiada menghendaki, sifat menghendak. Jikalau tiada zatnya bersifat dengan menghendaki, nescaya tiadalah bernama zatnya zat yang menghendaki. Maknanya zat yang muridun. Kalau tak ada sifat iradah, nescaya tidak akan ada sifat ataupun nama muridun tu tak ada kalau tak ada sifat iradah. Wasifatu dalla ala zat, dalla ala zati, la taqumu sifatu binafsiha. Artinya, dan segala sifat itu menunjukkan ia atas zatnya. Menunjukkan atas zatnya. Sifat itu menunjukkan atas zat dia macam mana. Zat Tuhan tu macam mana. Kerana tiada berdiri segala sifat itu dengan sendirinya. Jadi, segala sifat inilah dia menggambarkan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sifat dengan zat itu dia tak boleh bercerai. Sekali-kali tak boleh bercerai sifat dengan zat. Sebab sifat duduk pada zat. Dia tak boleh sifat tu duduk sendiri. Jadi apabila kita nak kenal zat Allah Ta'ala, tak boleh. Kita cuma dapat kenal bagi sifat Tuhan saja. Kita cuma dapat kenal sifat Tuhan saja melalui kita tengok makhluk awal tadi. Tafakkaru fi khalqillah.
fikir pada makhluk Allah Ta'ala. Daripada makhluk Tuhan inilah kita dapat buat kesimpulan ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat sempurna. Segala sifat sempurna tu dapat kita dengan sebab tengok makhluk. Sebenarnya kenal sifat Tuhan melalui pengecaman kita kepada makhluk. Kita kenal Allah Ta'ala melalui kenal kita dengan makhluk. Kenal Allah Ta'ala tu makna kenal sifat Allah Ta'ala. Bagian ada Tuhan, sedia Tuhan, mesti Tuhan itu sedia, mesti Tuhan ada, mesti Tuhan kekal, mesti Tuhan itu bersalahan dengan segala makhluk. Ini sifat-sifat yang kita dapat ni hasil daripada ataupun dalil daripada kita kenal makhluk. Jadi dengan kenal sifat Allah Ta'ala itu, sebenarnya kita dah kenal zat Tuhan tu macam mana. Sebab apa? Sebab sifat dia tidak bercerai dengan zat. Apabila kita sebut tentang sifat Tuhan, sebenarnya kita dah sebut tentang zat Tuhan macam tadi juga. Apabila kita kata Allah tu bersifat dengan kudrat, nescaya zat dia itu zat yang qadirun. Walaupun kita tak boleh nak kenal direct zat Tuhan tu macam mana, tapi kita boleh ambil kesimpulan tentang zat Tuhan itu melalui sifat-sifat Tuhan yang kita dapat sebagai cermin pada makhluk tu. Pada makhluk. Sebagai dalil pada makhluk. Yang kita tengok makhluk, kita dapat padanya dalil tentang sifat Tuhan bagian. Sebenarnya sifat itulah juga menunjukkan atas zat dia. Zat dia. Sebab sifat dengan zat dia tidak bercerai. Bercerai. Jadi, larangan Nabi SAW atas kenal zat. Wala tafakkaru fi zatillah itu ialah larangan bagi kita untuk tengok zat Tuhan, nak kenal zat Tuhan semata-mata tanpa melalui makhluk. Itu tak boleh. Tapi kalau kenal zat Tuhan itu melalui kenal makhluk, dengan kenal melalui sifat-sifat dia, macam yang kita kata tadi, kalau sifat Tuhan kita dapat pada makhluk itu, mesti Tuhan itu kuasa. Nescaya zat Allah Ta'ala itu zat yang kita panggil sebagai qadirun. Jadi kenal kita zat Tuhan itu qadirun melalui sifat-sifat Tuhan yang kita dapat dalilnya ataupun kita dapat cerminnya daripada makhluk. Itu bicara usuluddinnya begitulah cara untuk nak kenal Tuhan. Dengan semata-mata dalil tu dapat kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan tengok dalil tu dapat kita kenal Tuhan. Dalil tu menunjukkan atas madlul. Dalil suatu perkara itu menunjukkan atas madlul dia. Asar, kesan itu menunjukkan atas adanya muassir. Asar itu sendiri menunjukkan atas sifat bagi muassir. Tuhanlah muassir tu. Asar tu makhluk. Kesan-kesan tu maknanya kita lah kesan-kesan bagi kudrat Allah Ta'ala, bagi hidup Tuhan, bagi ilmu Tuhan, kehendak Tuhan. Itu semuanya kesan bagi apa? Kesan itu menunjukkan atas muassir, menunjukkan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita apabila kita kenal asar, saya kita akan kenal muassir tu macam mana. Apabila kita kenal makhluk, saya kita akan kenal Tuhan tu macam mana. Yang tak bolehnya ialah kita direct nak kenal zat Allah Ta'ala tanpa kenal makhluk. Itu tak boleh. Sebab akal kita tak boleh nak fikir zat Tuhan macam mana. Melainkan kita fikir makhluk, dapatlah zat Tuhan tu macam mana. Sifat bagi zat Tuhan. Sifat bagi zat Tuhan lah. Dalam kitab ini dia sebut bahawa sifat itu menandakan bagi zat. Sebab zat dengan sifat dia tak bercerai. Begitu.
harap boleh faham lah maknanya. Maka nyatalah daripada firman Allah Ta'ala. Daripada firman Allah Ta'ala. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada firman Allah Ta'ala yang kita baca sebelum-sebelum ini. Antaranya yang Tuhan kata, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Dan juga firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Beberapa firman Allah Ta'ala ini menunjukkan bagi Tuhan, ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dia, sifat-sifat bagi ketukanan dia. Dia yang menjadikan segala makhluk ini. Sifat bagi ketuanan. Tuhan kita tu jadi Tuhan kita. Tukannya, Tuannya dan juga Tuhannya. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dan kata-kata segala ulama yang besar-besar itu, kata-kata segala ulama, misalnya kata-kata bagi Imam Sanusi, dia kata bahawasanya setiap perbuatan itu baru dan ada pada perbuatan yang baru itu kesan daripada nama-nama Tuhan. Daripada nama-nama Tuhan ini keluar daripadanya menunjukkan atas sifat-sifat Tuhan. Dan sifat Tuhan itu sebenarnya yang menunjukkan bagi keadaan diri zat Allah Ta'ala macam mana. Itu setengah daripada kata-kata ulama yang besar-besar itulah. Berkait dengan ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat makhluk tu macam mana. Dan kata segala ulama yang besar-besar itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu ialah yang menjadikan segala alam ini. Ini perkataan Allah Ta'ala, firman Tuhan, sabda Nabi, hadis Nabi, dan juga kata-kata ulama, muafakat semua menunjukkan atas bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala alam ini yang macam kita kata tadi. Tuhan kita lah sebagai yang kita kata sebagai Tuhannya dan Tukannya dan juga Tuannya. Maka wajiblah kita ketahui akan wajib lagi nyata wujud zat Allah Ta'ala itu. Jadi dengan tanpa ada pemberat apa-apa yang boleh memberatkan kita atas mengatakan Tuhan itu mesti ada. Tanpa ada pemberat apa-apa sekalipun, kalau kita fikir dengan fikiran yang jernih, nescaya kita akan kata Tuhan itu ada. Mesti Tuhan itu ada. Tanpa ada pemberat apa-apa sekalipun. Pemberat itu maknanya pengaruh. Tanpa ada pengaruh apa-apa sekalipun, nescaya kita akan kata Tuhan itu ada. Semata-mata akal kita ini tengok kepada kejadian langit, bumi ni semua. Tengok pula kepada firman Allah Ta'ala. Tengok pula kepada hadis Nabi SAW. Tengok pula kepada perkataan ulama. Sama saja. Nescaya akal kita akan terima. Tanpa apa-apa pemberat sekalipun, pengaruh sekalipun. Menunjukkan atas Tuhan itu ada. Hatta sehingga tak ada. Kalau tak ada firman Tuhan sekalipun, nescaya akal kita akan menyatakan bahawasanya alam ini mesti ada tukan dia. Mesti ada tuan dia. Tuhan lah. Zat Tuhan. Mesti ada. Dan wajib kita ketahui akan wajib lagi nyata wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Tuhan itu mesti bersifat dengan ada. Dengan sebab ada alam ini.
sama ada dengan pemberat ke ataupun tanpa pemberat. Kalau pemberat itu maknanya pengaruh daripada firman Tuhan, hadis Nabi dan juga kata-kata ulama. Tanpa ada pemberat sekalipun, nescaya yang akan kita terima kepada bahawasanya Tuhan itu ada. Cuma ulama dia sandarkan pemikiran akal kita itu kepada pemberat dia, iaitu makhluk alam ini. Jadi dalil Tuhan itu ada. Begitu juga akal itu ulama suruh kita tengok, renung elok-elok kepada firman Tuhan, Al-Quran, dan juga kepada hadis Nabi SAW. Itu menjadi dalil. Dia panggil, kalau istilah dalilnya, dia panggil dalil nakli. Sebab kita ambil daripada Quran dan juga hadis. Tetapi dalil yang paling besarnya iaitu dalil akal, yang mana pemberat dia ialah makhluk. Pemberat dia ialah makhluk. Jadi makhluk itu jadi pemberat untuk akal kita kata bahawasanya ada bagi makhluk ini, ada bagi alam ini Tuhan. Jadi macam yang saya kata tadi, ulama dia letakkan makhluk ini sebagai dalil untuk nak jadikan sebagai pemberat, dan juga untuk nak jadikan ilmu kita itu terima tentang ada Tuhan dan sifat-sifat Tuhan tu, supaya kita kenal Tuhan dengan melalui ilmu. Bukan melalui sebagai sangka-sangka saja, tidak. Kena kenal Allah Ta'ala itu dengan ilmu. Sama ada ilmu itu datang daripada makhluk, dapat sumber ilmu tu dapat melalui panca indera, ataupun melalui firman Allah Ta'ala, ataupun hadis Rasulullah SAW. Walaupun sumber ilmu itu ada 4, antaranya pengalaman sekalipun akan terlibat juga dengan hawas juga. Jadi tak boleh nak lari. Cuma yang saya kata tadi, sama ada melalui pemberat ke atau tanpa ada pemberat. Pemberat itu iaitu sama ada makhluk, ataupun hadis Nabi, ataupun melalui Quran. Tanpa pemberat ini, maksud sayanya bukan tidak ambilkan hadis Nabi dan juga Quran ataupun makhluk ini sebagai tanda dalil Tuhan itu ada. Cuma disebabkan terang adanya Allah Ta'ala ini lebih terang daripada makhluk dapatan dia, jadi tidak perlu lagi kepada pemberat yang lain. Atas terang dapat Tuhan tu. Jadi orang tanya, terang macam mana? Dia lebih terang dapat Tuhan itu daripada dapat makhluk. Setengah daripada apa yang dikatakan ataupun yang dibincangkan oleh ulama-ulama tasawuf. Dia kata, terang Tuhan itu lebih daripada makhluk. Di situlah timbul, apabila dia kata terang Tuhan daripada makhluk, padahal Tuhan ini kita tak dapat dengan macam indera, tapi terang Tuhan itu daripada makhluk. Hingga setengah daripada ulama tasawuf kata makhluk ini cuma bayan-bayan saja, yang ada sebenarnya Tuhan. Begitu. Jadi timbul perkataan-perkataan yang nanti akan jadi pelik. Padahal bukannya salah perkataan tersebut. Cuma kita tidak tahu asal usul dia, jadilah timbul perkataan yang pelik-pelik tadi, kita salahkan. Padahal bagi ulama tasawuf, Tuhan dengan makhluk ini terangnya dari segi wujud terang Tuhan lagi daripada makhluk. Sebab kalau kita bayangkan tentang wujud bayan, ulama tasawuf kata makhluk ini umpama bayan-bayan dan Tuhan itu umpama pokok. Jadi yang kekal wujud itu hanyalah Allah Ta'ala.
bayang-bayang itu ada dia masa ada matahari saja. Gelap, tak ada lah bayang-bayang. Tapi Allah Ta'ala, tapi pokok itu sendiri, walaupun gelap ke, siang ke, malam ke, tetap ada. Itu setengah daripada ulama yang mengatakan makhluk ini tak ada, dan yang adanya hanya Tuhan. Ini ulama tasawuf dia kata begitu. Sebab mereka dapat satu benda itu tentang dalil-dalil tadi melalui mazhar, melalui rasa pada hati mereka itu. Rasa pada hati ulama-ulama tasawuf. Tidak macam ulama-ulama usuluddin. Dia dapat Tuhan itu melalui dalil dan tidak akan hilang dalil daripada hati mereka. Tetap ada. Tetapi bagi orang tasawuf, dalil tersebut hilang. Dalil-dalil hilang. Yang hanya kekalnya semata-mata mazhar tentang Tuhan itu sendiri. Maknanya Tuhan dengan sebab Tuhan itu lebih terang dari wujud dia daripada wujud makhluk. Jadi setengah daripada ulama tasawuf kata makhluk ini tak ada. Wahmi. Seolah-olah je. Hanya sangka-sangka kita makhluk ini ada. Sebab apa? Nisbah makhluk itu benda yang tidak kekal. Jadi wujud yang hakikinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena tahu tentang perbincangan berkait dengan ulama tasawuf, perbezaan pandangan ulama tasawuf tentang istilah wujud itu sendiri. Dan juga istilah bagi wujud bagi ulama usuluddin. Dia berbeza. Sekiranya terang perbezaan antara ulama tasawuf macam mana, ulama usuluddin macam mana, jadi kita tidak akan bergaduh tentang istilah-istilah yang ulama-ulama tasawuf buat keluar, yang seolah-olah nampak bagi Tuhan itu macam-macam. Kadang-kadang nampak bagi istilah tasawuf itu Tuhan itu hulul, berhulul, berittihad. Itu istilah saja, istilah bagi mereka itu. Atas qadar apa yang mereka dapat daripada perasaan mereka. Ini yang bawa kepada perkara yang lebih besar lagi. Sebab tu orang usuluddin dia tak boleh nak campur bahagian ulama tasawuf. Apa-apa yang diistilahkan oleh ulama tasawuf, ulama usuluddin dia tak boleh nak huraikan. Melainkan dia kena hurai melalui dapatan yang didapat sama oleh ulama tasawuf. Kalau orang usuluddin dia nak huraikan berkait dengan tasawuf melalui kacamata usuluddin, nescaya akan rosak. Nescaya akan rosak suatu. Macam mana kita nak tanya suatu, kita nak tanya tentang apa? Tentang buat suatu bangunan daripada tukang buat kek. Kita nak tanya macam mana nak buat bangunan. Kita tanya tukang buat kek. Buat dua-dua. Tapi buat berbeza. Jadi, istilah tasawuf. Misalnya istilah wahdatul wujud. Istilah syuhud. Istilah tajalli. Bagi ulama tasawuf. Jadi kita tak boleh nak terangkan dia melalui kacamata usuluddin. Tak boleh. Tak boleh. Kita kalau nak terangkan, kita kena masuk kaki kita tu dalam kasut orang tasawuf juga. Begitu juga orang tasawuf. Apabila diterangkan tentang istilah usuluddin, dia masukkan kaki dia tu ke dalam kasut orang usuluddin. Dia orang yang duduk tinggi tak apa, dia boleh pergi rendah. Dia boleh turun ke bawah. Masalah orang yang duduk ke bawah ni, apabila dia nak pergi tinggi, dia tak boleh pergi dah. Dia huraikan apa-apa istilah orang tinggi tadi melalui kacamata orang yang duduk bawah, itu yang akan jadi salah.
perkataan kita malam ni tinggi sedikit. Ilmu yang kita bawa tadi tinggi sedikit. Maknanya kalau boleh faham, fahamlah. Kalau tak boleh faham, tak apalah maknanya. Dan wajib. Dan kita tahu juga, melalui kita dapat kenal makhluk tadi, kita dapat tahulah bahawasanya wajib zat itu, zat Tuhan itu, bersifat dengan kidam. Artinya sedia adanya. Apabila kita kenal Tuhan kita, dan saya kita tahulah bahawasanya bukan setakat Tuhan itu ada, bahkan Tuhan itu mesti dia itu kidam, sedia kala. Tak boleh ada mana-mana sifat yang bersifat Tuhan kita yang bersifat qadim ini, bersifat dengan wujud yang jadi ada padanya sifat ketuhanan, sifat bagi ketukangan dan sifat bagi ketuanan tu, tiba-tiba ada baginya sifat-sifat rendah, sifat-sifat makhluk. Tak boleh. Jadi, kita akan terima Tuhan kita itu bersifat dengan kidam, iaitu sedia adanya. Kidam tu maknanya Allah Ta'ala itu sedia kala. Ataupun zat Tuhan kita itu tidak dimulai dengan tiada, sifat tiada. Sifat tak ada. Maknanya kita tahulah melalui tengok makhluk ini. Dan bakanya, tahulah kita juga melalui makhluk tadi, Tuhan itu bersifat dengan baka. Artinya kekal ada zat Tuhan kita tu. Tak rosak. Makhluk ini rosak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu akan rosak. Melainkan yang kekalnya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan kekalnya. Jadi kita dapat tahulah bukan setakat Tuhan kita itu ada baginya sifat kidam, bahkan wajib pula sifatnya sifat dengan baka, kekal. Sebagaimana makhluk ini dia tidak kekal, jadi pasti Tuhan kita itu sifat dia berlawanan dengan segala sifat yang lemah dan sifat makhluk, iaitu nescaya Tuhan kita itu, dan sebab tak sama dia, nescaya wajib bagi dia bersifat dengan kidam, baka. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatun lil hawadis. Artinya menyalahi ada zat Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu ini. Mesti tidak sama. Menyalahi itu maknanya tidak sama. Zat Tuhan dengan segala zat baru. Mestilah. Apabila zat tu zat baru, dia bersifat dengan segala sifat baru. Zat Tuhan itu zat yang qadim, nescaya bersifat dia dengan segala sifat-sifat qadim. Dia tak boleh sama yang baru dengan yang qadim. Tak boleh. Tak boleh sama. Kalau yang baru pun bersifat dengan qadim, kalau baru pun, makhluk ini bersifat dengan qadim, nescaya dia tu zat yang qadim jugalah. Tak boleh kata baru. Kalau zat yang qadim bersifat dengan baru, nescaya dia baru jugalah. Zat tu baru. Tak boleh terima kita zat tu qadim. Apabila sifat dia qadim, apabila sifat dia qadim, nescaya zat dia qadim. Apabila sifat dia tu baru, nescaya zat pun baru juga. Dia tak boleh menyalahi. Tak boleh kata zat qadim tiba-tiba sifat baru. Tak boleh. Tak boleh. Zat yang qadim tapi sifat baru. Tak boleh. Macam orang yang kata sekarang ni tentang Tuhan baru-baru tahu tentang perbuatan makhluk. Ini menunjukkan jahil, dia tak reti. Tak reti. Ada orang dalam YouTube sekarang ni, duk tengah bising tentang dia kata Tuhan itu baru tahu saja tentang perbuatan, segala perbuatan hamba. Jadi ilmu Tuhan tu ada selepas daripada makhluk buat sesuatu, baru Tuhan tahu. Sebelum daripada makhluk tak buat sesuatu, Tuhan tak tahu tentang perbuatan yang timbul pada makhluk. Padahal makhluk ini Tuhan yang buat segala-galanya. Wallahu khalaqakum, Tuhan yang buat zat kamu. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang Tuhan yang kamu buat itu,
Tuhan yang buat belaka. Nascaya dia nak buat tu mesti dia tahu apa-apa perkara yang dia nak tentukan pada makhluk mesti kena ada ilmu dulu. Tiba-tiba ada juga orang yang mengatakan Tuhan ni baru saja ilmu dia, baru tahu. Disebabkan oleh kalau makhluk tak buat sesuatu, nascaya tak ada bagi Tuhan ilmu. Makhluk buat sesuatu, baru Tuhan tahu tentang sesuatu tadi. Berdasarkan kepada yang ni ilmu Tuhan tu datang lepas daripada perbuatan makhluk. Ini mengarut dan tak reti dan bodoh di dalam kaedah pemikiran pun dah bodoh dah. Kaedah mikir akal pun dah bodoh. Mantik dari segi mantik dia tak reti. Dan qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan zat sendirinya. Artinya apa berdiri dengan sendiri tu? Bukan bangun berdiri sendiri tanpa orang tolong. Tak. Artinya tiada ia berkehendak kepada tempat. Tuhan kita berdiri dengan sendiri tu maknanya Tuhan bukannya sifat yang perlukan kepada zat. Tidak. Tuhan kita sendiri dah zat dah. Yang perlukan kepada tempat itu sifat. Tuhan kita bukan sifat, Tuhan kita zat. Dan tiada ia berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Dan Tuhan kita ini makna berdiri dengan sendiri, maknanya Tuhan kita tak berkehendak kepada fa'il ataupun kepada khalik yang membuat dia. Tak. Sebab apa dia tak perlu kepada pembuat khalik lain? Kerana dia tu dah Tuhan dah. Kalau orang lain yang buat dia, nescaya dia tu makhluk. Dia sendiri khalik, jadi tak perlukan kepada khalik yang lain. Bahkan khalik yang lain tak ada. Selain daripada Allah Ta'ala saja yang ada. Tuhan kata dalam Quran, Kul la ini ijtama'atil insu wal jin. Bukan yang tu. Firman Allah Ta'ala berkait dengan Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Tuhan kata sekiranya ada Tuhan lain selain daripada Tuhan kita yang buat mencipta langit bumi ni, yang tadbirnya, ada Tuhan lain pula yang datang, yang baru, nescaya akan binasa langit bumi tadi. Dia tak boleh nak tadbir. Ada dua Tuhan untuk tadbir alam ini. Tak boleh. Macam kereta lah. Dia tidak boleh nak terima ada dua steering dalam kereta. Tak boleh. Sebab tu steering hanya ada satu saja dalam kereta. Tak ada dua steering dalam kereta. Kalau dua steering, satu suami bawa, satu lagi isteri bawa, apa akan jadi dengan kereta tadi? Kok tak berjalan kereta tu. Suami bawa, isteri bawa, isteri kata nak pergi ke sini. Suami kata nak pergi sini. Habis tu apa akan jadi pada kereta kalau ada dua steering? Rosak nanti kereta tu. Begitulah alam. Benda kecil-kecil sekalipun mesti kena ada satu saja pentadbir. Apatah lagi kalau besar begini, dia tak boleh ada orang yang masuk campur tadbir dalam urusan Tuhan ni. Nak jadi Tuhan juga, tak boleh. Dia jadi kacau nanti. Maka kita tak boleh terima ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah kita kata Allah Ta'ala ini bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dan wahdaniyah. Melalui alam inilah kita akan dapat bahawasanya ada bagi zat Allah Ta'ala itu sifat wahdaniyah. Artinya esa zat Allah Ta'ala itu. Apa makna esa? Artinya tiada menduai ia bagi zatnya. Tuhan kita bukan ada dua zat. Sama ada berpisah ke atau bercerai ke ataupun bergabung ke zat Tuhan berjuzuk-juzuk ke, tidak. Dan tiada yang menduai bagi ia bagi sifatnya.
Sifat Tuhan itu satu saja. Kudrat satu saja. Walaupun dia buat makhluk ini banyak sekalipun, hanya ada satu dengan zat, dengan kudrat yang satu saja. Iradat Tuhan, satu. Ilmu Tuhan, satu saja. Bukan banyak ilmu, tidak. Dan tidak ada sifat yang sama dengan sifat Tuhan. Itu satu pula makna dia. Tak ada sifat makhluk ni tiba-tiba sama dengan sifat Tuhan. Tak ada. Itu dengan sebab Tuhan kita bersifat dengan wahdaniyah pada sifat. Dan tiada yang menduai ia bagi perbuatannya. Perbuatan Allah Ta'ala hanya Tuhan sahaja yang memberi bekah. Makhluk tidak boleh memberi bekah pada suatu-suatu perbuatan. Dan tidak sama perbuatan makhluk itu dengan perbuatan Tuhan. Itu satu lagi makna. Dia panggil wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al. Maknanya esa Tuhan pada perbuatan tu. Satu perbuatan Tuhan itu hanya yang memberi bekah. Perbuatan makhluk dia tak beri bekah. Makhluk ini cuma usaha saja, yang beri bekah tu cuma Tuhan. Mata-mata Tuhan. Dan satu lagi perbuatan makhluk itu tak sama dengan perbuatan Tuhan. Perbuatan makhluk itu atas usaha dan ikhtiar. Perbuatan Tuhan itu hanya yang memberi bekahnya. Tak sama sekali-kali. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu, iaitu wahakikatun nafsiyati. Jadi rasanya setakat ini dulu kita baca. Nanti kita akan sambung pula nanti. Apa makna bagi sifat nafsiyah tu? Sifat nafsiyah nanti kita akan baca berkait dengan makna bagi sifat nafsiyah. Wahakikatu, maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu macam mana? Kitab ni, kitab usul tahqiq ni, dia kitab yang sedikit dalam juga. Dan juga dia bercampur dengan tasawuf. Dia bercampur dengan ibarat-ibarat tasawuf. Dan juga pengaruh bagi penulisan ni ada pengaruh tasawuf sedikit. Disebab itu kita ambil sifat ini supaya seolah-olah macam serampan dua mata lah. Serampan dua mata. Maknanya sedikit kita tahu tuju asal ilmu ini ialah ilmu usuluddin, tetapi dia masukkan sedikit perkataan tasawuf. Di dalam ini juga ada dia bahaskan sedikit berkait dengan martabat tujuh yang tengah orang duduk bising-bising sekarang ni. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amintu su'a wa zalamtu nafsi wa antaraftu bidhanbi. Waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihamdihi al-azim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa sabirin taqin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khayr. Wa sallallahu sallam baraka ala Muhammad wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.